Tentu ramai masih ingat lagi tragedi sedih yang melibatkan 6 wiranegara dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dari Unit Pasukan Penyelamat di Air PPDA yang terkorban semasa menyertai operasi menyelamatkan seorang remaja lemas Muhammad Ilham Fahmi bin Muhammad Azam 17 tahun di sebuah lombong di Taman Putera Perdana Puchong 2 tahun lalu pada 3 Oktober 2018. Sudah 2 tahun kejadian ini berlalu, namun lukanya begitu mendalam untuk diingati. Ini kerana dalam sejarah pasukan bomba belum pernah terjadi sebegitu ramai anggota penyelamat meninggal serentak dalam satu operasi, dan kejadian ini pastinya terpahat kukuh di ingatan rakyat Malaysia yang menzahirkan simpati atas kejadian yang berlaku. Segala-galanya bermula apabila pihak bomba menerima satu laporan berkenaan seorang remaja yang lemas dikenali Muhammad Ilham Fahmi. Sebelum pihak bomba tiba, Khairul Anwar Muhammad Saleh 47 tahun yang merupakan jiran remaja terbabit bersama rakan serta bapa remaja itu Muhammad Azam Naim 46 tahun bergegas ke lokasi sebaik menerima berita Muhammad Ilham lemas kira-kira jam 5 petang. Bapa remaja itu mengambil keputusan untuk menyelam bagi mencari anaknya, tetapi terpaksa naik semula kerana arus air terlalu deras. Rakannya kemudian memasang tali sebelum beliau turun semula untuk menyelam sebelum tiba-tiba ditarik pusaran air serta hampir lemas kerana arus deras. Rakannya bertindak menarik dia keluar memandangkan arus terlalu deras walaupun cuaca ketika itu tidak hujan. Ketika itu ada 7 orang awam di lokasi kejadian termasuk mereka. Namun, mereka bertindak untuk menyelam dahulu sementara menunggu pihak bomba sampai ke lokasi berkenaan. Kemudian, operasi menyelamat remaja terbabit diteruskan oleh pihak bomba sejurus bomba sampai di lokasi berkenaan pada pukul 8.55 malam. Setelah pasukan PPDA selesai menyiapkan kelengkapan, mereka mula turun untuk selamat di lombong bagi mencari mangsa. Mereka mengikat tali panjang antara satu sama lain. Tali dihulurkan dari tebing perlahan-lahan semasa penyelam merapatkan diri di tempat mangsa jatuh. Oleh kerana arus aliran air lombong kuat, tiba-tiba ia menarik seorang demi seorang ke dalam arus deras berkenaan. Malangnya, operasi menyelamat bertukar tragedi apabila 6 penyelam bomba yang terbabit dalam pencarian itu disahkan mati lemas akibat terbelit tali di dasar lombong. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada pusaran arus deras akibat daripada hujan lebat yang mengalir ke kawasan tumpuan operasi yang sedang dijalankan. Kematian mangsa yang terlibat disahkan oleh pasukan perubatan dari Putrajaya yang berada di tempat kejadian pada 9.50 malam. Kesemua 6 jenazah anggota bomba berkenaan dihantar ke Hospital Serdang untuk operasi bedah siasat pada 11.30 malam. Antara anggota bomba yang terlibat ialah Muhammad Fatah Hashim 34 tahun, Izzatul Akmal Wan Ibrahim 32 tahun, Mazlan Omar Baki 25 tahun dan Yahya Ali 24 tahun dari Balai Bomba dan Penyelam BBP Pelabuhan Kelang. Manakala dari BBP Shah Alam pula adalah Adnan Osman 33 tahun dan Muhammad Hifzul Malik Syari 25 tahun. Ketua Polis Daerah Sepang Assistant Commissioner Muhammad Aziz Ali berkata ketika kejadian kira-kira jam 9.15 malam itu, 6 penyelam berkenaan baru 5 minit berada dalam air. Namun, secara tiba-tiba datang arus deras menyebabkan kesemua mangsa terbelit tali yang dipasang di antara satu sama lain yang dipercayai menjadi punca peralatan menyelam dipakai mereka tertanggal. Diturun ke tempat mangsa dipercayai boleh dicarilah, dipakai tali, 2 tali, sweep masuk menghala ke tempat air turun tu lah. Jadi pada masa tu juga apa terjadi ialah air deras daripada lombong ni sampai. Jadi kurang daripada itu bomba yang 6 orang ni, ahli penyelam ni telah dihanyutkan arus dan bergulung. Apabila menyedari detik cemas yang dialami oleh rakan sepasukan itu, beberapa anggota bomba yang berada di tebing berusaha menarik tali yang mengikat semua mangsa. Namun, tidak berjaya kerana berdepan tekanan arus yang terlalu kuat. Selepas berusaha selama kira-kira 30 minit, mereka berhasil menarik naik mangsa yang pertama sebelum disusuli yang lain. Bagaimanapun, ketika dibawa naik ke tebing, kesemua anggota penyelam berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Anggota paramedik yang berada di lokasi ketika itu turut cuba memberikan rawatan kecemasan termasuk bantuan pernafasan CPR selama 30 minit. Namun,
semua mangsa tidak memberi sebarang tindak balas sebelum disahkan meninggal dunia. Manakala operasi mencari remaja yang hilang ditangguhkan ekoran cuaca gelap dan disambung pada pagi keesokannya. Operasi pencarian diteruskan pada keesokan harinya. Sekitar jam 5.40 petang keesokannya, Muhammad Ilham Fahmi dikatakan timbul di permukaan Lombong selepas hampir 24 jam lemas demi kasih kepada seorang anak yang dikandung. Ibunya Rosmilawati Saadin berkejar di tepi tasik berpagar selepas dia melihat satu objek timbul di permukaan air. Ternyata sebaik jenazah anaknya berjaya diangkat ke dalam bot penyelamat, ibu kepada 3 anak itu terus pengsan, malah pengecaman mayat terpaksa dilakukan oleh suami dan ahli keluarganya yang lain. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Serdang bagi bedah siasat sebelum dibawa keluar pada 9.30 malam untuk disembahyangkan di Masjid Taman Putra Perdana. Sebaik selesai solat jenazah di masjid berkenaan pada 10.45 malam, jenazah kemudian dibawa ke tanah perkuburan Taman Putra Perdana. Manakala semua 6 jenazah anggota bomba dibawa pulang dan dikebumikan di kampung masing-masing. Sebelum dibawa pulang, jenazah diberikan tabik hormat oleh anggota dan pegawai bomba sebelum dibawa masuk ke dalam van di perkarangan Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam 9.20 pagi pada 4 Oktober 2018. Ke-6 jenazah sebelum itu disembahyangkan diimamkan oleh penguasa bomba unit agama Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Putrajaya Muhammad Luqman Ramli. Turut hadir bagi sembahyang jenazah termasuk Timbalan Menteri Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Kerajaan Tempatan, Senator Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad Baharudin Shah, Ketua Setiausaha KPKT Datuk Seri Muhammad Mantik, bekas Menteri KPKT Tan Sri Noh Omar dan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Muhammad Hamdan Wahid. Jenazah dibawa ke kampung halaman masing-masing di Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah dan Sarawak untuk dikebumikan. Hujan renyah mengiringi pengebumian jenazah anggota Jabatan Bomba Muhammad Hifzul Malik Syari 25 tahun yang selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kubang Terap. Jenazah dikebumikan pada jam 5.20 petang selepas disembahyangkan di rumah ibu bapanya. Sementara itu, lebih 200 anggota hadir pada majlis pengebumian jenazah anggota bomba Yahya Ali 24 tahun di tanah perkuburan Islam Kampung Tian Matu di Mukah. Jenazah wiranegara itu dikebumikan pada jam 7.25 malam sejurus selesai solat maghrib dan solat jenazah di rumah keluarganya. Tragedi menyayat hati ini telah mendapat perhatian dari Pertubuhan Bukan Kerajaan Jawatankuasa Bertindak Suara Rakyat. NGO tersebut merancang untuk mengenakan tindakan undang-undang terhadap Jabatan Bomba dan Penyelamat berhubung dengan kejadian tersebut. Pengerusi NGO tersebut, Tony Tan, berkata hasrat mereka adalah untuk mendapatkan pampasan bagi membantu keluarga 6 anggota bomba tersebut. Ianya bertujuan untuk memberi pesanan agar pihak berkuasa dapat mengelakkan sebarang pengulangan tragedi sebegini lagi. Menteri Perumahan ketika itu Zuraidah Kamarudin berkata, pasukan petugas yang ditugaskan untuk menyiasat dan mengenal pasti punca kejadian tidak menemui sebarang unsur kecuaian dan semua prosedur operasi standard SOP serta garis panduan dipatuhi semasa operasi dijalankan. Rentetan dari tindakan undang-undang tersebut, waris ke-6 anggota tersebut menerima pampasan antara RM300,000 hingga RM500,000. Jumlah itu adalah keseluruhan daripada 10 jenis pampasan yang diberikan kepada waris anggota terbabit daripada kerajaan, Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta sumbangan orang ramai. Salah seorang anggota Allahyarham Yahya Ali dinaikkan pangkat sekaligus membolehkan warisnya menerima pembayaran yang lebih tinggi. Begitu juga dengan pencen terbitan. Sedikit sebanyak diharapkan pampasan tersebut dapat membantu ahli keluarga mangsa untuk meneruskan kelangsungan hidup, memandangkan kematian anggota itu memberikan impak pada keluarga, termasuklah hilang sumber pendapatan dan terpaksa keluar dari kautas kerajaan. Peristiwa pahit yang berlaku ini sangat menginsafkan dan memberi makna yang mendalam pada maksud pengorbanan dalam menjalankan tugas. Mereka adalah insan terpilih dan mempunyai hati yang suci serta amat memahami tanggungjawab dan tugas yang diamanahkan, terutamanya dalam kecemasan sehingga pada saat nafas dan denyut nadi mereka yang terakhir. Semoga mereka semua ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dah telefon saya, tanya kabar saya, apa kabar mak? Kabar baik Lan, kau di mana Lan? Saya di pejabat mak. Aku kerja dulu ya mak. Iya Lan, jaga diri baik-baik.
Mama pun juga begitu ya. Iya Lan, saya tak sangka Mas Lan meninggalkan saya buat selama-lamanya. Saya reda. Dia adalah wira saya bangga dengan dia. Al-Fatihah buat Muhammad Ilham Fahmi dan ke-6 anggota bomba yang terlibat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.